Hari ini dari Bumi Gaza, kami nak bercerita kepada kalian berkenaan dengan seorang pencuri yang telah masuk ke rumah kalian, menceroboh ke rumah kalian sejak puluhan tahun yang lepas. Dan pada hari ini, kalian dengan pasrah telah menerima kewujudannya berada bersama-sama dengan kalian. Pencuri ini yang kita nak kenalkan kepada kalian dalam peristiwa ulang tahun Nakbah ke-72 pada 15 Mei 2020 ini ialah Zionis Israel dalam kempen yang mereka laksanakan sebagai normalisasi bersama-sama dengan penjajah Zionis Israel. Bila mana kita sebutkan berkenaan dengan normalisasi, maknanya kebiasaan. Maknanya mereka cuba menyingkirkan segala perkara yang kelihatan ganjil dan luar daripada kebiasaan. Dan secara khusus, bila mana kita menyebutkan tentang normalisasi bersama dengan Zionis Israel, apa yang mereka mahukan ialah supaya masyarakat antarabangsa menerima mereka sebagai penduduk, sebagai penjajah negara yang mereka duduki dan mengiktiraf hak-hak mereka sebagai penduduk yang kononnya penduduk asal. Mereka juga mahukan hubungan diwujudkan secara berterusan di antara negara-negara ini dan juga negara haram Israel. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah normalisasi ini sesuatu yang baru? Pastinya tidak. Sejarah telah menunjukkan bagaimana negara-negara Islam dan juga negara-negara Arab telah maju bersama-sama dengan Zionis Israel menjayakan kempen normalisasi mereka. Contohnya apa yang dilakukan oleh Mesir pada tahun 1978 dalam peristiwa perjanjian Camp David, di mana mereka bersetuju untuk menghentikan peperangan bersama-sama dengan Zionis Israel. Mereka bersetuju supaya Zionis Israel dan tenteranya berundur daripada bumi Sinai. Mereka bersetuju untuk mewujudkan hubungan dua hala di antara Mesir dan juga Zionis Israel, dan pada masa yang sama mengangkat tangan dan membiarkan penduduk Palestin yang asal terus bersengketa dengan orang-orang Israel tanpa mereka masuk campur. Begitu juga apa yang dilakukan oleh Jordan dalam perjanjian Wadi Arabah 1994, di mana mereka menyusun sempadan bersama-sama dan mewujudkan persefahaman untuk diwujudkan hubungan ekonomi dan juga hubungan politik di antara kedua-dua buah negara. Ringkasnya, mereka mewujudkan polisi yang mudah, iaitu untuk memastikan masyarakat antarabangsa mengiktiraf mereka sebagai penduduk di bumi Palestin yang dijajah, mengiktiraf hak-hak mereka dan menyatakan bahawa hak-hak ini tidak boleh dibincangkan. Yang kedua, mereka menuntut supaya diadakan perjanjian-perjanjian yang kononnya akan membawa kemakmuran dan juga perpaduan, dan mereka menuntut bahawa hubungan dan normalisasi bersama dengan Zionis Israel adalah kunci kepada kejayaan dan kunci kepada perpaduan di antara kedua-dua buah negara. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, mereka ini telah masuk jauh ke banyak bidang. Contohnya di bidang politik, mereka telah berkuasa sehingga menjadikan dan mampu melabelkan pejuang-pejuang Palestin sendiri sebagai pengganas. Mereka melabel Hamas sebagai pengganas, dan pada masa yang sama mereka juga membiarkan masyarakat antarabangsa melabel para pejuang pembebasan ini di bumi mereka sendiri sebagai pengganas. Pada masa yang sama mereka masuk ke bidang ekonomi, mengeksport dan mengimport barangan daripada negara-negara luar, termasuklah daripada negara-negara Islam, dan dipasarkan barangan mereka dengan jenama Zionis Israel di negara-negara tersebut. Yang ketiga, mereka masuk di bidang budaya dan akademik, cuba untuk menukar sejarah dan menukar silibus, dan akhir sekali mereka masuk dengan luas ke bidang sosial dengan melaksanakan acara-acara sukan, acara-acara kebudayaan yang kononnya di peringkat antarabangsa lalu diikuti dan juga disertai oleh artis-artis antarabangsa. Mereka cuba untuk menjadikan kewujudan mereka sebagai penjajah, orang-orang yang sah, pencuri yang sah. Maka hari ini kita perlu bangkit dan menyatakan kepada mereka dengan tegas bahawa kita, rakyat Malaysia, kerajaan Malaysia dan negara Malaysia menentang normalisasi terhadap Zionis Israel.